Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabar kalian semua wahai masyarakat Susmed? Semoga semuanya dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sakit semoga saja diberi kesehatan segera oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa untuk selalu bersabar bagi orang yang sakit. Okey? Dan yang sehat jangan lupa untuk selalu kita bersyukur atas apa yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi nikmat sehat badan, sehat pikiran. Okey, kemarin kita sudah menonton iaitu video yang ini. Klik. Dan sekarang kita akan sama-sama menonton lagi iaitu di channelnya Tazkirah Ustaz. Yang judulnya 1400 tahun yang lalu Ya'juj Ma'juj dah berjaya korek lubang dinding besi Dzulkarnain. Yang disampaikan oleh Ustaz Wadi Anwar. Yang disampaikan oleh Ustaz Wadi Anwar. Okey. Jadi sebelum kita masuk ke videonya, kita akan pengen tahu kan siapa itu Ya'juj Ma'juj. Okey. Jadi di sini saya akan membacakan yaitu siapakah Ya'juj Ma'juj. Okey, ini penjelasannya. Okey, Ya'juj Ma'juj adalah dua suku yang telah muncul pada akhir zaman ini. Mereka dikisahkan memiliki kekuatan sebagai perusak dan penghancur kehidupan di muka bumi. Dan mereka akan berperang melawan Nabi Isa beserta pasukannya di Bukit Tursina. Ya, berarti kayak gitu. Itulah Ya'juj Ma'juj. Berarti mereka adalah pasukan penghancur, memiliki kekuatan perusak mereka. Ya'juj Ma'juj itu. Oke. Jadi langsung saja kita menonton bersama-sama yaitu videonya Ustaz Wadi Anwar di channelnya Tazkirah Ustaz. Langsung saja, link originalnya ada di bawah deskripsi. Oke, langsung saja kita ke videonya. Apa? Are you ready? Let's go. Oke, 1, 2, 3 nih udah mulai ya. Udah mulai video. Oke, bentar. Kemudian kata Dzulkarnain kepada mereka, fa idza jaa wa'du rabbi Fokus ya masyarakat Susmed, fokus kita menonton bersama-sama. Wa kana wa'du rabbi haqqan. Apa dia kata? Dia kata ketika mana datang janji Tuhanku nanti, maka tembok ini akan pecah. Tembok ini akan hancur. Wa kana wa'du rabbi haqqan. Dzulkarnain ajar kepada kita semua satu prinsip. Sesungguhnya Allah, apabila Allah berjanji, maka janjinya itu benar. Ya Allah. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, bila kita baca dalam Quran, Allah Ta'ala kata, sesiapa yang ingkar arahanku, maka aku akan membakar mereka di dalam siksaanku yang panas. Janji ke tak? Janji. Ya Allah. Dzulkarnain ajar kita, bila dan selamanya, bila tengok Allah berjanji, ingat janji itu mesti benar. Allah akan buat. Kalau Allah Ta'ala sebut bahwasanya mereka akan diseret dengan rantai besi yang panjang, dimasukkan ke dalam mulut, dikeluarkan melalui dubur mereka, diseret oleh para malaikat masuk dalam neraka. Bila Allah berjanji benda tu, Allah akan buat. Wa kana wa'du rabbi haqqan. Maka sejak daripada itu, Ya'juj wa Ma'juj depa pun pi. Bila pergi tengok tembok ni, mereka pun terkejut. Akhirnya mereka pun mula menebuk. Kata para ulama tafsir, sebahagian ulama tafsir kata, betapa rendahnya pemikiran Ya'juj wa Ma'juj. Rendahnya pemikiran Ya'juj wa Ma'juj, yang lebih senang daripada menebuk tembok yang tebal itu, yang lebih senang apa dia? Naiklah. Naik panjat. Dakilah, berapa takkan 10 tahun baru nak sampai ke atas. Tinggi mana sangat? Everest hari ni pun orang daki sampai, dan dia adalah gunung yang paling tinggi. Everest. Daki ya. Maka di sini kata ulama tafsir menunjukkan kepada Everest tu di mana? Tolong di komentar di bawah ya. Betapa akal mereka ni sangat satahi, sangat rendah. Sangat rendah akalnya. Sehingga mereka tengok tembok tu, dia buat melulupi korek. Dia tak panjat. Dia tak daki. Sehinggalah hari ini mereka sentiasa menebuk lubang untuk tembus sampai ke sana. Dan tiap-tiap hari dengan jumlah tentera Ya'juj wa Ma'juj yang begitu banyak, dia tebuk
Dia tebuk dan bila sampai ketua dia kata esok kita akan pecahkan tembok ni. Setiap kali esokkan harinya mereka sampai, lubang itu akan ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mai tengok penuh balik. Tebuk tu korek kan? Korek lagi. Ya, korek ya. Penuh. Macam masa Aceh lah tu. Penuh balik. Allah penuhkan balik. Sampailah nanti satu ketika. Nak dengar tak cerita? Nak. 12.40 ni. Macam mana ni? Ni Ya'juj Ma'juj tak masuk lagi ni. Baru Zulkarnain. Baru Raja Zulkarnain. Sampailah satu ketika, saya perhabis tak payah soalan dah no. Ni sesi soalan dah ni. Tak payah soalan, saya perhabis sampai ke satu. Satu ni tak mau, satu soalan pun tak mau dah. Satu terus subhanakallahumma bihamdik. Terus ni kita pergi minum. Tuan-tuan, sampailah satu ketika. Satu hari Rasulullah masuk rumah Sayyidatuna Zainab binti Jahash. Rumah isteri Nabi kan banyak keliling tu, bilik. Ada giliran Zainab binti Jahash. Bila Nabi masuk, kemudian Nabi kata la ilaha illallah dengan nada terkejut. La ilaha illallah, terkejut Nabi. Wailul lil Arab, habislah orang Arab. Kenapa? Min syarrin qad iqtarab, daripada satu perkara buruk yang sangat hampir. Qad futiha min radmi, hari ini telah dibuka daripada tembok Ya'juj wa Ma'juj, mislu hadhihi, sebesar ini. Nabi tunjuk kat isteri dia Zainab binti Jahash. Nabi buat macam ni, terbuka dah ni, sebesar ni. Sebesar ini Ya'juj wa Ma'juj sekarang kayak ni, yang sudah hari ni disampaikan oleh Ustaz O ni. Dia dah boleh lihat Nabi tembok buat ni tuan-tuan. Wallahu a'lam. Bisa dicek video ke belakangnya. Tembok ni tuan-tuan tutup gunung tuan-tuan. Yang baik duduk belah sana, Ya'juj Ma'juj duduk belah sini. Tembok ni telah pun berlubang sebesar ini. Ya, kan? Ya'juj Ma'juj duduk tengok macam tu sekarang ni. Duduk lawan tolak dia tengok. Kan? Itu saya tambah lawan tolak tu saya tambah. Jadi semua orang tengok dah. Mukjizat Rasulullah, Allah tunjuk suasana tu. Rasulullah ni kalau tuan-tuan tengok mukjizat dia hampir 1000 mukjizat Nabi ya. Tengok mukjizat Nabi, macam-macam mukjizat Rasulullah. Nabi nampak tuan-tuan, Nabi nampak Allah tunjuk itu, Allah tunjuk ini. Waktu semayang Allah tunjuk syurga ke Nabi, sampai Nabi buat tangan macam tu, tunjuk syurga. Sampai Nabi berjalan setapak ke depan. Waktu Nabi semayang macam ni, Nabi boleh melihat daripada arah belakang. Masya-Allah. Hadis sahih. Nabi kata, aku boleh melihat apa yang kalian lakukan kerana aku melihat ke depan dan aku melihat ke belakang. Oh, Masya-Allah. Sengam sahabat. Ini saya baru tahu. Ni nak tengok macam tu kan. Maklum kan kita fikir ilmu. Mukjizat Rasulullah. Nah, antara mukjizat Nabi, Allah tunjuk ke Nabi suasana di sekitar tembok tu. Tuan-tuan sekalian. Itu 1400 tahun yang lalu Nabi membuatkan tangan ibham ni, tangan apa? Ibham ni orang panggil ibham. Ibu jari. Ibu jari. Bahasa Melayu kan. Jari. Ni dengan ni sababah, ni orang panggil sababah. Nabi buat macam tu. Nabi cantumkan ibham dengan 5 talihi min isba', dengan jari yang seterusnya. Nabi buat macam ni. Sudah sebesar ini. Sebesar ini. Kita kata selamat dah Ustaz, dah baru besar ni kan. Nak masuk satu orang balik kurang 1400 tahun yang lalu. Hari ni wallahu alam, saya tak mau tunjuk macam ni pula. Kan, itu pandai-pandai lah. Tak ada ulama sebut. Cumanya ulama kata berfikir lah. Ya, berfikir lah, kira-kira lah. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, setiap hari mereka semasa Nabi segini, sekarang entahlah seberapa besar Nabi sebut dalam satu hadis, sehinggalah satu hari. Zaman siapa? Di Syria, Dajjal dah keluar 40 hari. Dia sudah pun mengelilingi dunia. Ni dulu kita dah cerita dah. 40 hari itu bukanlah 40 hari yang sama dengan 24 jam hari ni sehari. Tetapi 40 hari itu dalam satu hadis yang sahih, hari yang pertama panjang dia setahun. Maka sempatlah Dajjal mengelilingi seluruh dunia kerana dia pun bergerak dengan laju. Kal ghaith istadbarat hurrih, hadis sahih yang kedua. Setelah Dajjal buat keseluruhan kerosakan, akhirnya dia bertempur dengan tentera Imam Mahdi. Tentera Imam Mahdi tak mampu untuk berdepan dengan tentera Dajjal, akhirnya dikepung dalam satu masjid.
Ada riwayat kata subuh, ada riwayat kata asar. Dua-dua riwayat sahih. Ambil salah satu, subuh. Ketika mana mereka telah mengiqamahkan Allahu Akbar, Imam Mahdi pun tampil ke depan untuk solat. Waktu itulah turunnya Nabi Isa di Menara Putih. Menara Putih, hadis ni sahih. Syarqiyah Dimashq, di timur Bandar Damsyik. Hari ni Bandar Damsyik hari ni. Nabi sebut terus terang, tak payah khilaf dah. Syarqiyah Dimashq. Di situ Nabi Isa akan turun. Ala ajnihati malakain. Dia meletakkan tangannya di atas sayap dua malaikat. Ya, sayap. Malakain. Malakain ni dua malaikat. Tu macam tu. Kemudian dia turun di menara itu. Masya-Allah. Di menara itu. Ulama-ulama Syam sebut menara itu adalah menara ni ijtihad juga. Sebab Nabi tak sebut masjid mana. Cuma Nabi sebut menara tu berwarna putih, berada di timur Damsyik. Kedua-dua sifat itu ada pada menara di sebuah masjid dekat dengan rumah saya. Waktu tu lebih kurang 15 minit jalan kaki. Menara tu ada di menara Masjid Al-Umawi. Orang yang pernah pergi berjalan melancong ke Syria, itu masjid tu akan dibawa jalan ke situ. Masjid tu nama Jami' Al-Umawi. Dalam masjid tu ada kepala Nabi Yahya alaihissalam. Dalam masjid tu ada kepala Nabi Yahya. Tak cerita sejarah Syria pula 3 jam. Sejarah Syria tuan. Allahu Akbar. Memang nak duduk situlah. Tuan-tuan sekalian, Nabi Isa turun. InsyaAllah baru tahu. Bila hak geng ni hak belakang-belakang ni kan, tak angkat takbiratul ihram lagi, Imam Mahdi dah Allahu Akbar dah. Ni geng hak duk perbetul kem pelikat ni. Contohlah. Tak ni lagi tak angkat takbiratul ihram lagi. Tuan-tuan, malaikat turun 2 orang, turun tak berupa manusia, dengan wajah malaikat, dengan sayap tu lah. Jelas hadis ni tak dia tak tafsir kot lain dah. Turun dalam keadaan 2 tangannya diletakkan pada sayap 2 malaikat. Yang duduk saf belakang ni tengok Nabiullah Ruhullah Isa ibn Maryam. Dengarlah Imam Mahdi di depan tu. Turun terus berjalan melakukan solat. Nampak solat? Pentingnya solat yang ditinggalkan oleh umat Islam hari ini. Kekuatan umat Islam hari ini. Setelah berapa ribu tahun duduk di langit yang kedua, hayyun yurzaq, dalam keadaan ada nyawa dan nafas macam manusia biasa, dan diberikan rezeki oleh Allah. Kemudian turun. Apa benda pertama Nabi Isa buat? Solat. Solat dulu ya. Turun masuk Yang penting sekali solat. Subhanallah. Kotlah pergi ambil semayang dulu. Nak duduk saya lengoh tadi tinggi tu. Langit kedua kan, lengoh di belakang capek lah kan. Besak nafas apa semua. Turun terus masuk ke dalam saf. Imam Mahdi ke belakang beberapa langkah, kata Rasulullah. Ni hadis. Lalu Nabi Isa pegang bahu dia, tolak dia ke depan. Laka uqimat, kata Nabi Isa, solat ini diiqamahkan untuk kamu. Sebahagian daripada umat ini akan menjadi imam kepada sebahagian yang lain. Takrumatullah li hadhil ummah, kemuliaan Allah kepada umat ni. Maka solatlah Nabi Isa, Nabi ulul azmi tuan, di belakang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak beritahu apa? Ulama kata mulianya umat Rasulullah. Walaupun ulama tak khilaf Nabi Isa lebih tinggi kedudukannya daripada Imam Mahdi, tetapi istimewanya umat ini. Tu tajuk keistimewaan umat Nabi Muhammad, 1.5 jam. Tuan-tuan sekalian, dia pegang bahu, dia kata duduk di depan. Habis semayang, habis solat subuh, riwayat pertama, bangun semua tentera-tentera mujahidin yang hebat. Seronoknya boleh tengok muka Rasul tuan-tuan. Muka kan roh dia ustaz. Muka muka ni dengan badan dia, dengan tangan dia, wajah dia, pertuturan dia. Tuan-tuan tak pernah bayang ke satu hari boleh hidup bersama seorang Rasul? Tak pernah terfikir ke ni bila baca hadis ni? Lama pula tu dia hidup 40 tahun hidup bersama umat Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Tuan-tuan, dia pun bangun, bergerak ke salah satu pintu di masjid tu. Buka pintu, ada Dajjal. Di belakang Dajjal ada tentera elit dia, berapa puluh ribu tu. Tentera elit dia penuh di belakang.
Bila Dajjal lihat Nabi Isa, bergetarlah tubuh badannya, pucat lesilah kulitnya. Tak lawan tuan-tuan, tak berlawan. Terus Dajjal melarikan diri selaju-lajunya. Oh, lari Dajjal. Dan berselerakkanlah tentera-tenteranya. Mereka melarikan diri ke Palestin. Sampai di Palestin dengan Syria ni sebelah-sebelah. Ni Palestin, Syria, Jordan, Madinah, Mekah. Kami pergi naik bas saja dulu buat umrah. Punyalah manis kenangan tu. Kenangan yang nak cerita ke? menarik. Panjang waktu lagi ya Ustaz. Cerita tu pula kan. 3 jam. Kira makan minum berkemah di dalam bas ni. Cerita juga. Masak air buat teh kan. Sonoklah Allahu Akbar. Kenangan tak tahu subhanallah nah. Masya-Allah. Syria ni jiran Palestin. Bila nak lari ni tak jauh lah, tapi ratus kilometer jugalah. Ya. Dajjal pun bawa tentera dia lari ke sini. Sampai di satu tempat nama Babul Lud. Babul Lud. Di situlah Nabi Isa mengepung Dajjal dan kemudian membunuh Dajjal. Dia tak ada pertempuran no. Nabi Isa buat keluar pedang merah, ni pedang biru, yang tu Star Wars. Nabi Isa dia buat keluar senjata dia, bunuh sekali je. Oh. Dan kesemua musyrikin, tentera-tentera elit Yahudi ketika tu, apabila bau nafas Nabi Isa bernafas je, maka mati mereka. Masya Allah. Mati. Hak mana yang ni ya, yang mana sempat bau haruman nafas Nabi Isa ni, mati tentera tadi. Kemudian yang lain dibunuh oleh tentera Islam yang dibawa dan dibentuk oleh Imam Mahdi. Waktu itulah tentera-tentera Yahudi berlindung di sebalik tembok, di sebalik batu, di sebalik pokok, di sebalik, semua menyorok je kan. Tengok tembok, lepas tu menyorok balik kan. Setiap batu pokok akan bercakap, wahai tentera Islam, datang, di belakang aku ada Yahudi, bunuhlah dia. Batu bercakap, pokok bercakap, bangunan bercakap. Masya Allah, semuanya itu berbicara supaya mai bunuh Yahudi 5-6 ekor. Menyorok di sini, menyorok di belah itu 2-3 orang, akhirnya dibunuh semuanya. Oh, Masya Allah. Subscribe ya, subscribe Ustaz ya. Link ada di bawah deskripsi, bisa di support untuk dakwah Tazkirah Ustaz. Oke? Aduh, Masya Allah, bikin merinding ini macam mendengar cerita kisah Ya'juj Ma'juj ya kan. Aduh, Masya Allah. Jadi kesimpulannya, wahai masyarakat sosial media, sesudah kita menonton bersama-sama yaitu video yang tadi, yuk sama-sama kita memperkuat dan memperkokoh ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sama-sama kita untuk menjaga iman kita jangan sampai runtuh ya. Wahai masyarakat sosial media, khususnya kepada orang muslim. Ya, yuk sama-sama kita memperkuat agama kita, memperkokoh iman kita. Oke. Jadi segitu saja video kali ini. Kesimpulannya, kalau kurang bisa ditinggalkan di kolom komentar. Nanti kita sama-sama belajar di sana sama kalian bersama, wahai masyarakat sosmed. Bagaimana kesimpulan menurut kalian? Bagaimana komentar menurut kalian? Dan saya mohon maaf jikalau video ini kurang menarik ataupun kurang banyak kurangnya dari saya. Saya mohon maaf. Oke, mohon dimaafkan atas segala cakap-cakap saya, segala video yang saya reaction ini mungkin ada kesalahan, mohon maaf sekali wahai masyarakat sosmed. Jadi segitu saja video kali ini. Jangan lupa untuk ditekan itu punya tombol like di bawah dan subscribe yang warna merah itu, dan nyalakan loncengnya. Dan jangan lupa juga untuk di share videonya ya, untuk membangkitkan dakwah Islam. Jadi segitu saja, saya pamit undur diri dari hadapan kalian semua wahai masyarakat sosial media. Ya, sama-sama kita doakan semoga usaha-usaha kita diberi kesehatan dan kemudahan untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bye bye. Wassalam.